وأكرمنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang berusaha pengurusi masjid beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi menganugerahkan kepada kita kesihatan yang baik sampai ke saat dan ketika ini. Kita masih lagi dapat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi dapat meluangkan masa untuk sama-sama tuan-tuan dan puan-puan kita meneliti, memerhatikan ayat-ayat yang Allah Taala turunkan untuk menjadi panduan dalam kehidupan kita semua. InsyaAllah pada malam ni tuan-tuan, kita bermula pada muka surat yang ke-90, ayat yang ke-15 surah Ali Imran. Muka surat 90, ayat yang ke-15 surah Ali Imran. Seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan, kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم. Kita tengok dulu 3 ayat ni tuan-tuan insya-Allah. Ayat yang ke-15. Katakanlah olehmu, wahai Muhammad, adakah kamu suka aku khabarkan kepada kamu akan sesuatu yang lebih baik dari semua tadi? Diuntukkan bagi orang-orang yang takwa, di sisi Tuhan mereka ada beberapa syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka itu kekal di dalamnya, dan diuntukkan bagi mereka isteri-isteri yang bersih dan keredaan dari Allah, dan Allah itu melihat segala hamba-Nya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa kita ambil dulu kefahaman ayat ni untuk mudahkan perbincangan kita seterusnya insya-Allah. Dalam ayat 15 ini tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala menyuruh Rasulullah mengatakan pada kita semua lah, pada manusia, katakanlah, wahai Muhammad, nak tak
Allah Ta'ala sebut, aku berikan pada kamu, aku khabarkan pada kamu, aku beritahu kamu sesuatu yang lebih baik daripada yang demikian itu. Yang demikian itu apa tuan-tuan? Yang demikian itu adalah 8 perkara pada ayat 14 itu. Nisa banin qanatirul muqantarah, perempuan, harta, emas perak, kuda tunggangan yang baik, binatang ternakan, ladang. Itu semua tu mata'ul hayatid dunya, kesenangan-kesenangan hidup di atas muka bumi. Allah Ta'ala lanjutkan pada ayat 15, nak tak Muhammad, wahai Muhammad, aku beritahu engkau sesuatu yang lebih baik daripada yang aku sebut ke atas tu, yang manusia tergila-gilakan tu, yang manusia suka tu, iaitu lillazina taqaw, yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Perkara baik ni yang Allah Ta'ala nak beritahu ni, dia sediakan untuk orang yang bertakwa di sisinya, iaitu apa yang Allah Ta'ala beri? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Jadi syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal dalamnya. Syurga itu lebih baik daripada perempuan, harta, 8 perkara yang disebut telah sebelum ni. Lebih baik. Dan dalam syurga itu pula dianugerahkan kepada orang yang bertakwa ini isteri-isteri yang suci, yang bersih, dan juga ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala tutup ayat ni, wallahu basirum bil ibad, Allah melihat akan perangai segala yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Itu sedikit kefahaman ayat. Kita tengok huraian ayat ini berdasarkan apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sunhaji. Setelah Allah menerangkan pada ayat yang lalu, ayat 14, tentang kesedapan hidup di dalam dunia atau kemewahan dunia dan perhiasannya, juga menyebutkan secara ijmal, ringkas, bahawa di sisi ini ada tempat kembali yang sebaik-baiknya, maka pada ayat ini dia menyuruh Rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya menyebutkan pula secara tafsil, yakni terperinci atau satu persatu kepada manusia untuk menggalakkan dan menganjurkan mereka berbuat baik dengan firman-Nya yang artinya, katakanlah olehmu ya Muhammad, adakah kamu suka aku khabarkan kepada kamu akan sesuatu yang lebih baik dari semua tadi? Jelasnya, sukakah kamu aku beritahukan bahawasanya ada lagi yang lebih baik dari perempuan-perempuan, kanak-kanak, harta benda dan seterusnya telah disebutkan dahulu. Binatang, kuda tunggangan yang baik, ladang-ladang, binatang ternakan, kan? Itu semua tu di sisi Allah tak ada nilai tu. Ada lebih baik lagi, kata Allah Ta'ala, yang diperuntukkan kepada orang yang bertakwa. Apakah ianya? Jawabnya iaitu diuntukkan bagi orang-orang takwa, yakni orang-orang yang menjauh syirik, kekejian dan dosa, 2 macam upah yang amat baik di sisi Allah. Apa dia upah tu? Yang lebih baik daripada di sisi Allah daripada kehidupan dunia, mata'ul hayatid dunya, kemewahan hidup dunia dan perhiasannya. Jadi upah yang lebih baik di sisi Allah tu ada 2. Satu yang berupa jasmani, perkara yang benda zahir. Yang kedua berupa bentuk rohani, yang maknawi. Yang pertama yang Allah Ta'ala sebut yang lebih baik bagi orang bertakwa tu apa ya? Iaitu syurga dengan segala isinya yang mengandungi kenikmatan dan kelazatan abadi. Allah Ta'ala sebut, kalau di dunia engkau rasa seronok, di akhirat aku beri syurga yang lebih seronok lagi, lebih baik lagi daripada dunia yang ada serta isinya. Dalam syurga orang tak mati dah, tidur pun tak, tidur pun tak. Kerana dalam syurga tu setiap saat ahli syurga ni dia akan merasakan kenikmatan sesuai dengan sifat syurga itu sendiri, memberikan nikmat, tempat nikmat yang setiap saat orang tak ada tidur. Sebab tidur tu adik-beradik mati, kita dah bincang dulu kan, tidur tu adik-beradik mati. So dalam syurga orang tak tidur kan. Mereka
dengan sibuk dengan aktiviti hariannya yang penuh dengan keseronokan. Tak macam atas muka bumi ni. Nak senang tuan-tuan, tak payah tidur dah, atau kelantang kat rumah dah, mati kawing tu tak makan kan. Kalau tidak pun kena pergi kebun, kena start motor, kena buat perang panjang, kena cari kayu api pun tidak pun. Kau tak payah dah. Kau tidur tak ada orang nak bagi makan tu pasal lah. Jadi ulas sawa pun kena cari mangsa weh. Kita di muka bumi ni nak senang, susah dulu baru senang. Nak senang di bumi ni kena susah. Kena bekerja, kena berusaha, kena mikir otak sakit, badan sakit, fizikal sakit. Dalam syurga dia senang, memang senang, tak payah susah dah. Dia tak payah susah. Apa Allah Taala sebut? Hadza zikrun wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Jannatu adnin mufattahatan lahumul abwab. Muttaqiina fiha yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab. Allah Ta'ala sebut dalam syurga tu, manusia ni, Allah Ta'ala, ini peringatan, hadza zikr, sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu la husna ma'ab, dia akan dapat tempat kembali yang baik. Allah Ta'ala sebut apa yang baik tu? Jannati syurga mufattahatan lahumul abwab, yang pintunya sentiasa terbuka menunggu orang-orang yang bertakwa untuk masuk. Muttaqiina fiha, mereka duduk dalam syurga tu atas katil-katil yang tinggi sambil berhadapan. Yad'una fiha, mereka selalu minta bifakihatin katsiratin wa syarab, buah-buahan yang banyak dengan minum-minuman. Macam kita hari ni lah, sikit nak ngeteh kan. Yang tu orang dalam syurga ni dia minta buah-buahan. Buah itu, buah ini. Apa buah yang tuan-tuan nak masuk? Fakihah katsirah ni buah yang banyak. Wa syarab, dan minuman-minuman. Minuman daripada 4 jenis yang disebut dalam hadis kan. Asal, madu, laban, susu, arak, khamr. Dan air putih, besar, air putih. Jadi ada dalam syurga itu yang bila diminum dia akan menghilangkan haus seumur hidup. Kan, dia tak pernah haus lagi. Itu yang Allah Ta'ala janjikan. Tapi untuk orang bertakwa lah. Orang begar, istilah kita tak pek lah syurga dah. Istilah begar kan senang sikit faham bahasa kampung kita. Kok begar tak pek dah. Syurga. Kemudian diberi syurga pula. Dah tu syurga. Dalam syurga tu ada pula pasangan atau isteri yang tidak cacat celanya. Isteri yang suci, yang tidak ada kekotoran langsung. Atas muka bumi ni, secantik-cantik orang, confirm dia ada peluh. Bila berpeluh kan dah tak cantik dah hilang dah bau wangi, dah hamil dah sudah kan. Confirm telinga ada, confirm ada hidung, bogi ada, daki semua ada lah. Dalam syurga benda-benda tu tak ada. Sebab syurga ni tempat nikmat, tempat baik. Benda-benda menjijik ni tak ada. Tak ada dalam syurga Allah. Beri isteri-isteri yang suci, yang bersih, yang tidak ada cacat celanya. Daripada hurul ain, bidadari Allah, yang minum air, nampak air mengalir sini. Disebut banyak guru kita menyebutkan kalau tempat yang kelengkeng ni, muka bumi ni hilang cahaya matahari ni, yang ada adalah cahaya tangan dia bidadari. Kalau dia meludah di sini, berobot orang yang ludah tu. Kita memang rumah kita sayang, kok kita meludah somut pun tak nak. Ni kan rumah kita. Pak, tuan. Siapa ni? Orang yang takwa. Itu lebih baik daripada perempuan atas muka bumi, daripada kenderaan, tunggangan ke, harta benda, emas perak. Itu lagi baik, kata Allah Ta'ala. Begitu pula tingkah laku dan budi pekertinya, serta bersih pula dari haid dan sebarang kotoran. Tak ada haid kan? Dalam syurga tak ada perempuan berhaid. Itu pertama. Kedua, Allah Ta'ala beri iaitu nikmat berupa rohani, akli, benda maknawi, tubuh halus yang hanya dapat diduga oleh akal, iaitu apa? Waridwanum minallah, keredaan daripada Allah, dan tidak mengandungi kemurkaan dari Allah untuk selama-lamanya.
Lepas tu dalam banyak-banyak hadis kita tengok orang masuk dalam syurga Allah tu dia rasa dia dah dapat macam-macam dah. Sehingga Allah Ta'ala tanya, nak tambah tak lagi? Ada tak yang kurang? Nak tak tambah lagi? Kata, ya Allah, tak ada lagi dah. Dah cukup dah ni. Kan dulu kita pernah jumpa hadis kan, orang tingkat pertama je syurga tu, Allah Ta'ala suruh dia minta macam-macam. Lepas tu Allah Ta'ala bagi dia 10 kali ganda. 10 kali ganda. Lepas tu dia kata apa? Aku rasa hari ni akulah orang yang paling beruntung sekali. 10 kali ganda yang Tuhan minta dia bagi. Dia rasa hari tu dialah yang paling apa ni? Yang paling berjuruh tak apa. Yang paling baik, yang paling bernasib baiklah. Padahal dia baru tingkat pertama. Dia baru makam bawah kali. Dia tak tengok lagi ke atas tu, tak apa lagi hebat lagi daripada tu. Itu pun dah rasa hebat dah dalam syurga Allah. Allah Ta'ala tanya dalam syurga, ada tak nak tambah-tambah lagi dalam hadis? Ya Allah, ini dah cukup dah. Allah Ta'ala kata, ada lagi yang lebih baik lagi daripada apa yang kau dapat ni, iaitu redha aku. Aku akan redha engkau selama-lamanya dan tidak aku tekan murka kepada engkau. Itulah nikmat sebesar-besar nikmat kepada ahli syurga, redha daripada Allah. Itu sebab Nabi ajar kita doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Redha dulu baru syurga. Syurga tu dah bagus dah, tapi ada lagi lebih bagus tu, iaitu redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan bagi redanya. Sebab tu ujung ayat ni, waridwanum minallah. Aku bagi kau syurga, kemudian ada isteri dan redha daripada Allah. Tu yang sebesar tu. Allah. Ujung ayat tu Allah Ta'ala sebut, wallahu basirum bil ibad. Dialah Allah, Tuhan yang melihat perangai hamba-hambanya. Ayat ini mengisyaratkan bahawa penduduk syurga itu ada mempunyai kedudukan atau pangkat yang bertingkat-tingkat, sebagaimana penduduk dunia ada mempunyai pangkat yang bertingkat-tingkat. Di antara mereka itu ada yang telah meningkat ke darjat yang tinggi dan ada yang mencari perdampingan, yakni taqarrub dengan Allah untuk memperoleh keredaannya. Maka keredaan Allah inilah yang dijadikan matlamat terakhir dan kemuncak dari segala kebahagiaan yang dicita-citakannya. Jadi ridha Allah Ta'ala itulah kemuncak daripada nikmat. Bukannya surga, bukannya buah-buahan, bukan tu memang nikmat dah tu, isteri yang bersih, tapi ridha Allah itulah segala-galanya. Itulah nikmat besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada siapa tuan-tuan? Kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau tuan-tuan tengok tuan-tuan, ayat ni kita jadi suka tengok ayat ni. Jadi gembira kita. Jadi kita lebih bermotivasi untuk ibadat. Kalau ada dalam hati kita ini iman. Kok kita perhati betul-betul tuan-tuan dan perempuan kan, apa yang Allah Ta'ala sebut ni. Sebenarnya kita ni Tuhan jadikan untuk apa tuan-tuan? Tuan-tuan fikirlah. Selain daripada Tuhan-tuan faham, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Padahal Tuhan jadi kita untuk apa tuan-tuan? Tuan perasan tak? Sebenarnya Allah Ta'ala jadikan kita ni, Dia nak manjakan kita. Dia nak bolai kita elok-elok. Dia nak manjakan kita, tapi ikut cara Dia, bukan ikut cara kita. Allah nak manusia ni hidup sonang lenang, tapi ikut cara Dia, bukan cara kita. Hari ni orang nak sonang ikut cara dia. Macam mana cara Allah Ta'ala? Itu sebab saya kata tadi, cara Allah Ta'ala nak, iaitu kita beribadah kepadanya, kita bertakwa kepadanya, kita menjauhkan diri daripada dosa. Orang yang menjauhkan diri daripada dosa, orang itu akan dijaga oleh Allah, dia belai sungguh-sungguh, rezekinya melimpah ruah, confirm rezeki naik. Ya Allah, Quran yang kita baca tuan, menuju 1 tu, tuan-tuan tengok, bila Allah Ta'ala jadikan Adam AS, dia letak kat mana? Dia kita letak kat syurga. Ibadah pun tak ada lagi kan? Tak letak kat syurga, tak ada isi, dibagi isteri. Semua Allah Ta'ala bagi di syurga tu, semua boleh. Memang dia nak manjakan Adam AS. Dalam arti kata dia nak manjakan manusia. Allah Ta'ala nak manjakan kita ni sebenarnya. Kita yang tak apa nak nampak.
Tapi ngikut cara Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala tak bagi Adam AS dalam syurga tu? Semua dia bagi. Tapi ikut cara Allah. Semua dia bagi dah. Tak ada apa yang Allah Ta'ala melarang. Satu je. Jangan makan buah khuldi ni. Sikit je. Susah pun nak kau. Jangan makan khuldi. Sikit je. Sikit je. Jangan makan buah khuldi ni. Semua kau boleh makan. Allah Ta'ala nak kita senang. Tapi dengan cara dia. Macam mana cara Cara kau duduklah senang-senang di bumi ni, dalam syurga ni. Tapi jangan buat dosa. Jangan buat salah. Ni tak boleh makan. Aduh sempadan ni. Akhirnya Quran mengajar kita. Allah Ta'ala, kau barang makan langsung semua dah mau. Kau tak nak bini, dia bogi bini dalam tu. Apa kau nak lagi? Kan? Makan dia. Makan dalam tu. Hidup senang-senang. Tapi satu je, jangan makan. Allah Ta'ala tunjuk kat kita. Bila dilanggar, makan buah khuldi, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat kalau Adam AS makan buah khuldi tu, Allah Ta'ala rugi ke? Allah dari makan Adam, rugi Allah Ta'ala ke? Sikit pun tak ada kena-mengena dengan kekuasaan Allah. Tak menjejaskan langsung kuasa Allah Ta'ala. Buah khuldi, kena-mengena dia punya dia buah tu. Rugi, tak rugi apa-apa. Tapi siapa yang rugi? Manusia rugi. Dengan, kalau kita nak kata kekhilafan, makan sikit je, makan buah ya tuan. Tahu ya Allah Ta'ala letak di muka bumi. Bukan besar tu. Bukan perkara besar, membunuh ke apa Adam, tak ada. Sikit je, makan buah ya, yang Allah Ta'ala larang. Tahu letak di muka bumi. Tu sebab Tok Guru Sofi kita menyebutkan, orang kalau nak rezeki dia murah, satu ya, dia jauhkan dosa. Allah Ta'ala mengajar kita, Adam alaihi salam, dia buat bukan banyak salah. Satu je kekhilafan dia, kita makan buah tu. Allah Ta'ala turunkan ke syurga, ke bumi, macam-macam yang melalui. Maksudnya pun tuan, Tuhan nak kita senang, tapi dengan cara dia. Kau kena taat, kau jangan langgar perintah, jangan buat salah. Nak beritahu, kalau kita meninggalkan dosa, insya-Allah rezeki tuan-tuan akan bertambah. Jangan buat dosa. Jangan buat dosa ya. Taatlah pada Allah. Taat, tambahkan ketaatan, rezeki kita akan datang. Formulanya, jangan buat salah. Kan? Sebab tu Allah Ta'ala bagi bayangan ke kita. Bila kita baca ayat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dua-dua isim ni, nama ni, lepas ismu zat, nama zat Tuhan, isim nama sifat dua-dua ni pemurah dengan penyayang. Siapa yang Allah Ta'ala tak bagi tema ke bumi ni? Orang kafir pun boleh menteragah. Tu bahasa kasar lah. Boleh makan. Kini pula kita yang Islam. Tetapi tak nampak, tak dapat diperhatikan dek manusia tentang kebaikan, kepemurahan, tentang kasih sayang Allah kepada manusia yang nak manjun kita sebenarnya. Tapi manusia tak nak dimanjurkan. Dia sendiri buat masalah untuk menjauhkan diri daripada Allah. Akhirnya dia tidak mendapat nikmat yang dia nak. Macam-macam dia nak, banyak terhalang. Kerana apa? Dosa yang kita lakukan. Tuan-tuan. Kat situ. Kemudian, ayat ini sama dengan ayat 72 surah Taubah. Ayat 15 ni, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'ad wa ridwanun minallahi akbar. Zalika huwal fawzul 'azim. Allah telah menjanjikan kepada orang mukmin lelaki dan perempuan beberapa buah syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka itu kekal di dalamnya, dan beberapa tempat tinggal yang indah dalam syurga Adn yang kekal, dan juga keredaan dari Allah yang amat besar sekali nikmatnya. Demikian itulah kemenangan yang besar. Ayat ini mengukuhkan ayat 15 ni. Ada lawan ayat ni. Orang bertakwa pada Allah, dia akan dapat ganjaran pahala dan ganjaran syurga, isteri-isteri yang suci, keredaan daripada Allah. Sebaliknya, Ustaz Ahmad Sumaji mengingatkan kita, sebagai lawan ayat di atas, Allah menyatakan dalam ayat 20 surah Al-Hadid, i'lamu
annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah oleh kamu hanya kehidupan dunia itu ialah permainan dan senda gurauan. Muka bumi ni main-main ya, gurau ya. Lahwu, laib ni main-main. Lahwu ni laro, benda suka main-main gurau ya. Wazinah, perhiasan. Watafahur, megah-megah di antara kamu. Watakathum fir amwali wal aulad, dan berlumba-lumba membanyakkan harta dan anak. Umpama yang demikian itu seperti air hujan yang menakjubkan orang-orang kafir, yakni peladang. Oleh kerana tumbuh-tumbuhannya, kemudian itu menjadi kering, lalu engkau lihat dia menjadi kuning. Jadi kehidupan dunia ni, kata Allah, sama macam air hujan yang turun membasahi bumi. Bila hujan turun, dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang nampak hijau, orang suka. Tapi kemudian ni akhirnya tumbuh-tumbuhan tu yahij fatarahu musfarra, dia kering jadi kuning, kering lalu dilihat kuning, kemudian lumat hancur, summa yakunu hutama. Kehidupan dunia ni macam tu lah. Allah Ta'ala turunkan macam-macam nikmat di muka bumi ni. Orang berlumba-lumba, memogah-mogah dia dengan standard kehidupan dia. Tapi akhirnya mana pergi tuan? Semuanya lenyap. Dia tak ada kekal. Semuanya akan hilang macam hilangnya tumbuh-tumbuhan di muka bumi yang hijau tadi. Betul tak? Tuan beli kereta tahun 2005 boleh. Seminggu pakai baru ya. 30 pakai macam tu je dia. Raput deh. Skru satu tercabut. Sama macam pokok-pokok tumbuh-tumbuhan yang lain tu. Kita bangga di kampung kita lah orang yang paling beruntung, kerana ramai-ramai orang perempuan, bini kita paling lawa. Contohlah. Tapi sampai mana lawa? Kerana 50 tahun dia kahwin dengan kita, naik umur 50, 40, 30 lebih, mulalah. Apa lagi yang tuan-tuan yang kita suka, yang kita bangga atas muka bumi ni? Semua yang akan raput. Macam mana raput tumbuh-tumbuhan yang Allah Ta'ala sebut. Itulah sifat kehidupan dunia ni. Dia tak kekal. Tapi kalau yang dicari itu akhirat, dia akan kekal selama-lamanya, tidak akan musnah. Tapi di muka bumi ni, apa yang Tuhan ada, semuanya akan hilang daripada tuan-tuan. Tidak ada yang kekal. Wa fil akhirati azabun syadid. Bahkan di akhirat pula ada azab yang pedih, dan ada keampunan daripada Allah dan ridhanya. Wa mal hayatud dunya, tidak adalah kehidupan dunia itu melainkan mata, kesenangan, al-ghurur, yang menipu saja. Tuan-tuan, kita rasa kesenangan kita muka bumi ni itulah segala-galanya, tapi semua yang menipu kita. Apa kata menipu? Kerana kalau tak betul-betul kesenangan kat dunia ni menyebabkan kita dihindarkan, disisihkan untuk dekat pada Allah. Dunia ni dia tak akan bawa kita ke akhirat dah. Dulu saya selalu sebut, dunia ni lawan dengan akhirat. Lawan dia tak boleh bersama. Dunia dengan maksud awal, akhirat akhir. Awal dengan akhir ni boleh sama. Awal mula, akhir ujung. Tuan-tuan. Jadi dunia ni dia tak akan bawa kita ke akhirat. Siapa ambil dunia, dia tak susah dia nak sampai akhirat. Sebab tu Nabi ajar kita, Allahumma ja'alid dunya fi yadi. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan dunia ni di tangan aku. Kenapa Rasulullah minta jadikan dunia di tangan supaya senang beri-beri ke orang. Wala taj'alid dunya fi qalbi. Jangan kau masukkan dunia dalam hati aku ni. Kalau masuk pun susah. Gaul dengan kita, sama dengan hati kita, susah kita nak. Tuan tengok, orang yang mengejar dunia, dia tak akan dapat akhirat dia. Kecuali orang yang mencari-cari dunia dengan tujuan untuk diperalatkan dunia untuk dibawa ke akhirat. Yang itu tak apa. Tapi kebanyakan manusia hari ini, dia gila dengan dunia, habis akhirat. Dunia menyebutkan,
Tutup guru tasawuf kita menyebutkan, dunia pernah menyebutkan, apa ni? Kata dunia, hiya dunya taqulu bimilki fiha hadari min fakki wa batshi. Inilah dunia dengan segala isi yang ada dalam perut dia. Tapi ambillah kata dunia. Tapi hazari, awas kamu daripada tumbukan, daripada tendangan dan tumbukan. Sekali dilampang di dunia mati kita, tak sampai kita ke akhirat. Kan? Dan Sayyidina Ali menyebutkan dunia ni dua sifat. Satu mukbilun, satu mudbirun. Mukbilun ni dia datang, mudbirun ni dia lari. Kepada siapa dunia ni datang? Dia akan datang kepada orang yang cuba lari daripadanya. Orang nak cari akhirat, dia datang, dia ngendeng ke situ. Orang tak nak dengan dia duduk. Dan dunia akan lari daripada orang yang nak ke dia. Orang yang mengejar dunia ni, dunia lari. Itu sebab orang mengejar dunia ni, dia tak pernah rasa puas kerana dia tak dapat menangkap dunia sebenarnya. Dunia lari. Adapun orang cari akhirat, dunia dokek kat dia. Dia tak nak, tapi dunia ada. Maka sentiasa dia mendapat dunia. Apa dia nak dapat dunia tu? Dunia dokek kat dia. Capai yang dia perlu, dia perlu. Orang yang nak dunia ni, dunia lari. Dia rasa dia dah dapat, dia tak dapat. Sebab itu orang mencari dunia ni, dia tak ada kesudahannya. Dia akan mencari sampailah kesudahan dia mati. Tuan-tuan. Kemudian, dan Allah mengakhiri firman-Nya, wallahu basirun bil ibad. Allah Ta'ala melihat perangai hamba-hamba. Yakni Allah mengetahui lubuk hati seseorang yang tersimpan dalamnya rasa mengutamakan syahwat keinginan dunia yang kelak akan diberi balasannya, dan mengetahui pula akan hal orang-orang yang takwa. Dengan sebab mereka lah Allah sediakan syurga. Jadi akhirnya Allah Ta'ala sebut wallahu basirun bil ibad. Allah melihat dengan hamba-hambanya. Makna apa pun yang kita buat, apa yang terkandung dalam hati kita, niat, qasad kita, perilaku kita atas muka bumi ni, semuanya dalam perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada satu pun yang tertinggal. Allah Ta'ala tahu yang ghaib, yang tersembunyi. Innallaha alimu ghaibis samawati wal ard. Sesungguhnya Allah mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi di langit dan di bumi. Kan? Tak ada satu pun yang manusia ni buat tercicir, dia tak dapat ganjaran. Semuanya akan diberi ganjaran oleh Allah. Sesuai dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengingatkan kisah ketika mana Luqman mengingatkan anaknya, ya bunai, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakum fis sakhratin aw fis samawat aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, in takum, ya bunayya, in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fis sakhratin. Wahai anakku, kalau adalah amalan walaupun sebesar biji sawi di atas sekotul batu, atau di langit, atau di bumi sekalipun, di mana-mana pun Allah Ta'ala akan mendatanginya, akan memberikan ganjaran kepadanya. Tak ada satu pun yang terlepas daripada perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tuan-tuan, kita tengok ayat berikutnya. Allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar. Mereka yang takwa itu berkata, di sini Allah Ta'ala ceritakanlah macam mana pula ciri-ciri orang bertakwa tu, sifat-sifat orang bertakwa tu. Ayat 15 ni Allah Ta'ala sebut apa? Lilladzina taqaw inda rabbihim jannat. Allah Ta'ala sebut pada Rasulullah, nak tak wahai Muhammad, aku beritahu kau sesuatu yang lebih baik daripada kehidupan kesenangan dunia tu, iaitu bagi orang bertakwa di sisi Tuhan mereka disediakan syurga. Allah Ta'ala pun cerita macam mana orang bertakwa tu. Antaranya ciri-ciri orang bertakwa tu Allah Ta'ala sebut, mereka yang takwa itu berkata, yakni orang bertakwa itu dia selalu berdoa, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Dia selalu berdoa pada Allah, ya Tuhan kami, bahawasanya kami telah beriman, ya Allah,
Oleh sebab itu ampunilah dosa kami dan peliharalah kami dari seksa neraka. Ini di antara ciri orang takwa. Dia selalu minta pada Allah Ta'ala. Kenapa minta pada Allah Ta'ala? Sebab dia tahu dia tak ada punya apa-apa. Dia perlu meminta selalu pada Allah, kerana semuanya adalah milik Allah. Orang yang tak minta tu, kok dia berasa dia tu boleh sejiwan segala-gala. Jadi kita kena faham, tak ada temu ke bumi ni yang kita punya. Pemilik segala harta bumi ni, harta langit ni, Allah Ta'ala ya. Tu sebab kita kena minta banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Sebab kita nak tunjukkan sungguhlah kita ni tak punya apa-apa. Orang tak minta ni, orang dah banyak duit. Yang tak ada minta-minta dah. Kan? Orang kaya, apa dia nak? Dia nak dia boleh, dia nak dia boleh. Yang minta-minta mencari-cari, yang selalu tercari-cari siapa? Orang tak ada. Jadi kita ni, hamba ni, dia kena sifat menjadi sifat macam sifat orang miskin. Sentiasa mencari-cari orang berada. Siapa ni? Allah Ta'ala lah yang kita faham segala-galanya kepunyaannya. Maka sifat orang bertakwa tu dia selalu berdoa. Apa doa? Rabbana innana amanna. Pertama dia beritahu, ya Allah, kami telah beriman, ya Allah. Beriman ni membenarkan apa yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa benar, ya Allah. Quran yang diturunkan benar, ya Allah. Segala-galanya yang dibawa oleh Muhammad, yang diperkatakan oleh Muhammad adalah benar. Kami beriman, ya Allah. Kemudian dia minta ampun pada Allah. Faghfir lana zunubana. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Mana ada orang tak ada dosa? Kan? Mintalah ampun pada Allah Ta'ala banyak-banyak. Orang yang bertakwa ni, dia sering mohon ampun. Takwa ni, kalau dalam tafsir-tafsir ni disebut, takwa ni orang yang takut kepada Allah. Tapi saya suka, Allah yarham Dr. Harundin ni, saya suka dengan pemahaman dia. Dia kata bagi saya takwa ni, dia bukan sekadar takut. Saya lebih setuju kalau takwa ni dimaksudkan dengan orang yang malu dengan Allah Ta'ala. Malu. Takut ni lari kan. Malu ni lain. Dia malu lah. Dia nak buat sesuatu yang bukan-bukan ni, dia malu. Itu yang pemahaman Dr. Harundin lah maksud takwa tu. Kan? Jadi orang takwa tu dia selalu mohon ampun pada Allah sebab dia tahu dia banyak dosa. Kan? Sebab dia tidak maksum. Dia bukan rasul yang maksum, yang dipelihara daripada dosa. Maka dia akan mohon ampun banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Ini sifat orang bertakwa. Kemudian setelah dia mohon ampun, dalam tafsir Munir ni ada disebutkan, mohon ampun ni istighfar lah. Faghfir lana, ampunkan kami. Jadi lafaz-lafaz mohon ampun ni banyak. Ighfir lana, astaghfirullahalazim, Rabbana ighfir lana zunubana, macam-macam lah. Tapi istighfar tu maknanya mohon ampun lah, kan? Selalulah kita beristighfar. Beristighfar ni mohon ampun. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahmatullah alaih, ada daripada Rasulullah SAW, Nabi menyebutkan dalam hadis, sayyidul istighfar antaqul, penghulu segala istighfar, kata Rasulullah. Dia kata penghulu ni maknanya istighfar ni hak paling hebat dah. Penghulu segala istighfar ni yakni antaqul, kamu mengatakan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mustata'at a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini yang kita selalu baca sembahyang tarawih, kan? Tapi konolah faham makna itu. Kalau kita faham makna itu, setiap kali kita sebut, dia akan mendatangkan kesan dalam hati. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Tuhan aku. La ilaha illa anta, tak ada Tuhan melainkan engkau, ya Allah. Khalaqtani wa ana abduk, kau jadikan aku, ya Allah. Kaulah Tuhan yang jadikan aku ni hamba engkau, ya. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mustata', aku ni, ya Allah, atas perjanjian dengan kau, dan satu hari nanti aku terikat dengan perjanjian kau yang aku tak boleh, tak mampu nak buat apa-apa. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung dengan kau, ya Allah, daripada perbuatan jahat yang aku buat. Aku berlindung, ya Allah, daripada aku buat jahat.
abu'u laka bi ni'matika alayya, aku kembali bertaubat pada engkau ya Allah dengan nikmat engkau kata aku. Wa abu'u laka bi dhanbi, dan aku juga mohon ampun kembali kepada engkau, kepada mohon ampun dosa-dosa yang aku lakukan selama ni. Faghfirli, ampunkanlah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa an, maka sesungguhnya tidak ada yang mengampunkan dosa ni melainkan engkau ya Allah. Bila kita rasa yang itu, kita sabut istighfar ni, kita rasa sungguh-sungguh tuan-tuan, ke situlah lahirnya apa yang dirasakan disebut sebagai keseronokan, halawah dalam kita beramal, kemanisan dalam amalan. Kemudian waqina azaban nar, dia doa pada Allah, ya Allah ya Tuhanku kan, apa ni, peliharalah kami daripada seksa neraka. Oh ni tuan-tuan, minta mohon pada Allah jauhlah pada seksa neraka sungguh-sungguh. Ini antara ciri-ciri orang bertakwa, dia mohon ampun dosa-dosa dia, dia minta daripada diazab dalam neraka Allah. Ada banyak hadis-hadis tuan-tuan yang menyebutkan tentang permohonan ampun ni, sehingga ada ulama menyebutkan setiap malam Allah Ta'ala akan perarahkan para malaikat 1/3 malam. Selepas separuh malam berlalu, balance-nya itu disebut dalam hadis, ada yang sebut 1/3 malam, Allah Ta'ala turunkan malaikat-malaikat yang cari manakah orang-orang yang mohon ampun, aku nak ampunkan dosa dia. Mana orang mohon macam-macam anugerah, aku nak anugerahkan pada dia. Jadi setiap malam tu akan ada saat-saat yang Allah Ta'ala makbulkan doa. Jadi kalau kita rasa ada banyak benda yang tak selesai dalam hidup kita, macam-macam kemahuan, hajat kita pada Allah, tuan-tuan tak boleh tinggalkan bangun balik malam ni tuan. Kok malih bona pun kita bangun awal kompet lah. Kompet tu kita dah bangun dah. Kompet ke 5, 5 ke 6. 2 jam ibadah tu dah cukup dah. 2 jam tu settle lah, dapat buat 30 rakaat macam Rasulullah buat 30, kita boleh buat 30. Memang sampai 2 jam tu. Jadi kalau dari awal lagi tu lagi bagus. Tapi mata orang tua yang macam kita ni tuan, 50 ni sebenarnya, cukuplah kita mula. Tuan-tuan jangan tidur-tidur kedua leh. Kok tuan-tuan tidur kedua leh, tuan akan dapat tidur 4 jam ya. 1, 2, 3, 4, tak larat mata kita. Tuan-tuan tidur pukul 11 paling lewat, insya-Allah confirm paling lewat pun pukul 4 kan. Boleh 1, 2, 3, 4. Jadi 5 jam ya kita orang tua tidur. Kan dia dah mencarak mata tu. Jangan tidur kedua leh kan memang pukul 5 dah pun dah ambil. Tidur pukul 11 tu memang insya-Allah pukul 4 tu. Kalau tidur pukul 10 lagi sedap. Pukul 3.30 kan dah menyala untuk kita. Ya tuan. Itu kajian yang orang buat. Cuba tuan-tuan buat. Dengan syarat tidur kena cepatlah. Tidur pukul 10 atau pukul 11. Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tidur pukul 10. Tuan-tuan tengok tidur. Pukul 3 lebih kan tuan dah mencarak mata. Masa tu lah kita seronok ibadah. Ni nak bangun kompet tahajud. Tidur pukul 12, pukul 1. Bangun juga tu pakai jalan cek semangat tu. Tapi sembahyang macam ni lama dia berdiri kan. Rumah tengok tetek-tetek tu lama botol abang baca surah. Lepas tu tidur pun. Jadi tak dapat seronok ibadah dini hari tu, waktu sahur tu. Kan? Saya ingat tuan-tuan, cukuplah sekadar tu untuk malam ni. Kita 2 ayat ya. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki lagi tuan-tuan. Kita sambung ayat yang ke-17, As-Sabirin. Masih lagi dalam ciri-ciri orang yang bertakwa tu. Saya ingat cukup sekadar tu. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini diberkati, dan dengan asbab kita masuk ke majlis ilmu ni, Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita dan menganugerahkan kepada kita rezeki yang murah, yang halal, yang mana dengan rezeki itu kita boleh berbagi-bagi pula dengan orang lain. Mudah-mudahan insya-Allah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan? Kok dapat jawab, saya jawab. Kok tak dapat jawab, saya hutang dulu, sebab ilmu ni bukan kita punya. Kok ada, besok tak ada. Tu dia ujung itu, besok tak ada. Sebab orang-orang bawah ni pemahaman dia copek. Bila dia dongah dia faham, bila dia dongah dia faham. Kalau ada sila. Ya sila puan. Ya, boykot. Adakah satu
satu amalan yang kita buat untuk orang kita bertakwa dengan Allah Subhanahu dari segi pemahaman saya adalah ada setengah kita dengan lebih kepada boykot, tapi yang benda-benda yang kita harus kita buat wajib tak buat. Okey. Okey. Dia sebenarnya takwa tu apa? Satu je. Kalau ada semua amalan yang masuk dalam yang ni ulama bagi ni, itu adalah takwa. Apa yang disebut oleh para ulama, saya ingat lagi masa saya belajar dekat Mak Ahmadi tu. At-taqwa ditakrifkan oleh ulama. At-taqwa kata dia, ittakhazul wiqayah min sakhti rabbikum bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi. Itulah takwa. Jadi apa-apa yang buat kalau masuk dalam tu, dalam ruang lingkup itu takwa. Maksudnya apa tuan? Takwa tu katanya ittakhazul wiqayah. Seseorang yang mengambil perisai daripada kemurkaan Allah. Maknanya orang takwa ni orang yang mencari sesuatu, dia mencari sesuatu yang boleh menghindarkan diri dia daripada murka Allah. Dia cari bondo yang boleh menghilangkan murka Allah. Ulama tambah lagi ujung tu. Apa bondo yang boleh menghilangkan murka Allah, menjadi perisai, mendinding diri dia daripada dimurkai Allah? Apa benda disebut bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi. Itu yang saya sebut mula-mula tadi, iaitu dengan melakukan segala ketaatan pada Allah, ikut segala perintah. Apa yang disuruh buatlah. Wajtinabi nawahi, jauhkan semua larangan yang Tuhan larang, jangan buat. Itulah ada ciri orang takwa. Dengan maksud melaksanakan arahan, meninggalkan larangan, itu kita rangkum dalam perkataan taat. Orang taat yang boleh buat itu. Dia taat melaksanakan segala suruhan, dalam masa yang sama dia boleh taat meninggalkan segala larangan. Boikot. Maksud dekat mana tu? Gagak adik. Boikot tu masuk tak dalam larangan Allah? Dia dengan suruhan Allah. Kan bila kita kambang-kambang lagi kita melihat saudara-saudara kita memang kena bunuh sekarang ni, teruk dek musuh Islam iaitu Yahudi. Kita taklah tak pergi perang. Nak sama bekerja-kerja kat pasir tu tak ada dah, nak buat senapang pun tak nak balik bom pun tak ada. Kadang nak bagi masuk tabung pun Palestin pun payah nunggu aman Palestin datang ke masjid kita, tak ada. Doa pun tak ada. Lagi masalah, tiba-tiba ada orang kata kita boikot. Sebagai salah satu daripada tanda kebersamaan kita kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan dengan cara boikot ini boleh melemahkan ekonomi. Kita pun tak cerdik bab ekonomi ini. Dah orang cerdik pandai kata macam tu, kita pun ikutlah. Yang pentingnya setiap malam tu kita buat amalan ni, dia mesti botu niat. Apa niat kita sebenarnya? Botu niat kita sebagai tanda kebersamaan kita dengan saudara-saudara kita dalam perjuangan, insya-Allah itu sebahagian daripada tanda-tanda kita ni. Mana kok kita boleh boikot ni, sebahagian adalah perasaan kita dalam hati kita ni, ingat kat saudara mara kita tu. Ini tak ada langsung ingat kat saudara mara. Orang boikot marah pula. Kan orang boikot marah pula. Saya tak nak ulas boikot ni kan, banyak kan dia akan jadi besar perbincangan ni. Saya tahu kan kalau orang rakam ni kan ada lah orang dia balun kita balun dia pula, dia tak habis sudah. Masing-masing ada pandangan tersendiri. Tapi kita sedia maklum, hari ni memanglah ekonomi yang datang kepada kita hari ni kebanyakannya, tokai-tokai besarnya, taikun-taikun besarnya adalah bukan daripada orang Islam. Kan sendiri, bukan daripada orang Islam. Mana pun. Hatta paling senang cakap paling banyak sekali peralatan komputer yang kita gunakan ni, kemajuan-kemajuan yang ada hari ni, semua daripada Israel kebanyakan ni. Barang-barang komputer, apa yang tuan sebut komputer tu, sebut alat komputer yang ada kita pakai hari ni, semua daripada Israel. Semua daripada Israel. Ni dapat AI ni. Tu sebab tuan, bila perang tuan, apa yang Israel tak boleh buat? Kita sebut dulu. Kan, bila perang ni Haji Wazir tu, Haji Wazir. Tapi Israel punya tu, tuan-tuan tahu Haji Wazir tak? Wis. Turn left, turn right. Saya kena ada khabar Haji Wazir ya. Tuan-tuan nak pergi mana pun tengok muka bumi ni, dia tunjuk Tokan dia, way tu tekan. Nak mana? Kita tulis. Kampung Ketayap. Dia akan bawa kita kampung Ketayap. Macam mana pun sampai kita. Siapa buat tu? Oh Yahudi juga buat tuan.
Tu sebab mana tobo bahasa kita. Mana tobo tak ke bumi orang ni. Tahu dah. Senang ya. Dia boleh bunuh Hasan Nasrallah, dia boleh cari Yahya Sinwar, dia boleh cari ke mana. Semua tu bawah kawalan dia. Yang kita buat hari ni. Yo Haji Wazir tu. Wis tu memang kita banyak manfaat ni, tapi semuanya adalah Yahudi. Semua yang ada ni kebanyakannya dialah sponsor pasar. Dialah yang segala-gala dia. Kalau tidak kan mereka tertunduk dekat Yahudi tu. Kan? Kalau tidak tak mereka takkan tunduk dah. Mana segala-gala Yahudi. Tak boleh buat kawan lah Yahudi yang ada hari ni. Jadi kita boikot tu salah satu daripada sumbangan cukup kecil kita lah. Paling tidak pun kita menjejaskan ekonomi Tak tahulah kalau Malaysia nak jadi Iran pula, nak pergi hantar peluru pandu ke Israel tu. Tak sampai jauh lagi tu kan. Ingat tuan-tuan, cukuplah sekadar tu. Kita berhenti kat sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Lebanon. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli makan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab.